Okey, untuk pengetahuan semua, tukar nama ada 4 cara semuanya. Ada yang tak perlu ke JPJ, ada yang kena pergi JPJ, nak pakai telefon pun boleh. Okey, nanti saya terangkan dalam video kali ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel saya, channel yang memberikan informasi berkenaan dengan urusan-urusan di kaunter JPJ, sama ada untuk tukar nama ke, berkenaan dengan saman ke, untuk interchange atau tukar NJ dan semuanya lah. Okey, boleh follow atau subscribe channel saya. Okey, video kali ni saya nak share berkenaan dengan tukar nama. Saya akan jelaskanlah satu persatu yang mana lebih mudah. Sama ada nak pergi ke JPJ ke, tak nak pergi JPJ ke, terpulang. Nanti saya ceritakan 4 cara tukar nama lebih detail. So terpulanglah kepada tuan atau puan untuk pilih yang mana yang paling mudah sekali. Okey, sebabnya dalam keempat-empat tu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Okey, kalau boleh tengoklah sampai habis. Yang mana owner gagal dikesan atau tak jumpa owner pun ada caranya. Okey, cara yang pertama saya jelaskan berkenaan dengan e-auto. E-auto ni kebiasaannya Yuska lah yang buat, atau kedai kereta. Macam contoh, saya nak beli kereta dekat Yuska tu, dia pun buat pilihan lah, sama ada nak pergi JPJ ke atau nak buat dekat kedai. Okey, kalau katakan buat dekat kedai, dia mesti pakai e-auto. So e-auto ni kita tamprin dekat kedai tu, kemudian urusan tukar geran baru, biasanya ejen yang akan buat. Dia akan datang ke JPJ, bagi slip pertukaran tu, dia tulis kat situ e-auto, slip pengesahan tukar nama. Okey, kemudian kaunter JPJ akan bagilah. Ini kebiasaannya Yuska yang buat. Boleh dikatakan tak semua Yuska lah. Okey, hanya sesetengah saja Yuska yang buat e-auto, sebabnya harga dia lebih tinggilah sikit daripada di kaunter JPJ. Okey, itu yang pertama, e-auto. Okey, yang kedua, cara yang tukar nama yang sentiasa customer buat adalah datang ke kaunter JPJ. Yang ni jarak jauh pun boleh. Kelebihan dia, harga tetap RM100 untuk tukar nama kereta dan RM3 untuk tukar nama motosikal. Contoh, kalau katakan tak ada lesen atau tak ada rekod dalam sistem JPJ, so automatik lah dia direct kena buat kat situ. Macam kata penjual dia nak jual dekat pembeli, tapi pembeli tak ada lesen atau tak ada rekod, so automatik dia kena tamprin dekat situ, masukkan maklumat dulu supaya nama dia ada dalam sistem JPJ. So bila dah ada nama dalam sistem JPJ, automatik lah rekod dia ada dan boleh buat tukar nama. Okey, itu satu kelebihan lah kalau datang ke kaunter JPJ, dan harga dia pun sama. Okey, dokumen macam biasalah, geran, puspakom kalau kereta, dan isi borang, itu saja. Itu berkenaan dengan tukar nama. Cara yang kedua yang biasa orang buat adalah datang ke kaunter JPJ. Okey, yang ketiga, cara tukar nama adalah menggunakan ID portal awam MySikap. Okey, yang ni saya dah jelaskan macam mana cara nak buat. Inilah video yang pertama saya share dekat YouTube berkenaan tukar nama dekat rumah saja. Okey, yang ni kena perlu ada ID MySikap dululah. Okey, untuk dapatkan ID MySikap, customer perlu datang ke JPJ sekali sahaja. Okey, datang ke JPJ, buat ID MySikap. Dia nak tukar nama selepas pada tu 2-3 kali, boleh je, buat je dekat rumah. Nak pakai telefon ke, kebiasaannya saya showkan kalau yang jenis jual motosikal, beli jual, yang ni eloklah ada ID, supaya kalau malas nak pergi JPJ, buat saja dekat rumah. Okey, kelebihan, nak kata kelebihan tu tak adalah, cumanya tak perlu datang ke JPJ, buat saja melalui telefon ke atau PC ke, ini bayar saja melalui online. Harga dia sama saja. Okey, katakanlah pembeli tak ada rekod, dia dapatkanlah maklumat detail pembeli, masukkan nombor IC, masukkan nama dan alamat. Okey, so lepas pada ada maklumat tu, pembeli boleh buat. Sekiranya pembeli ada ID MySikap juga, dia pun boleh buat melalui telefon. Okey, dia yang bayar, penjual tak ada. Penjual hanya masukkan IC dan email pembeli sahaja, tak perlu tamprin. Biasa ada juga penonton tanya, penjual dan pembeli tak perlu tamprin ke? Okey, yang ni memang tak perlu tamprin. Kebiasaannya pergi JPJ kita cop jari kan. Okey, kalau pakai telefon ni hanya masukkan nombor IC dan email pembeli sahaja.
Itu saja kalau pakai ID MySikap. So kelebihan dia memang banyak lah. Kalau nak buat rotek boleh, nak buat lesen pun boleh, tak ada masalah. So berkenaan dengan tukar nama cara yang ketiga. Yang ni tak perlu isi borang, tak perlu datang ke JPJ nak ambil nombor, nak tunggu giliran, tak perlu. Hanya isi maklumat pembeli bagi penjual lah, bagi isi maklumat pembeli, dan pembeli thumbprint dalam masa 7 hari. Sama macam dengan kaunter JPJ. Macam penjual thumbprint hari ni dan dia ada tempoh 7 hari untuk pembeli thumbprint. Sekiranya lebih 7 hari, automatik lah terbatal urusan tu. So penjual kena datang lagi ke JPJ. Kalau pakai ID MySikap, yang ni kelebihan dia lah. Katakanlah pembeli terlewat 7 hari. Hari ke-8 baru nak buat. Okey, tiba-tiba terbatal. Bila ada ID MySikap, penjual pun boleh buat sekali lagi melalui telefon. So pernah berlaku satu kes dekat kaunter lah. JPJ dah tutup. So jalan terakhir saya cadangkan dia buat ID MySikap. Okey, lepas pada tu dia buat je lah dekat rumah urusan penjual tu. Sebenarnya mudah lah, tak perlu datang ke JPJ lagi. Kadang-kadang customer datang jauh tapi tak sempat nak buat. Okey. Dan satu lagi, dia tiada cas tambahan. Sama sahaja dekat kaunter JPJ. Macam contoh, tukar nama RM100. Kalau pakai ID portal awam pun sama, RM100 untuk kereta. Kalau motor pun sama, RM3. Puspakom wajib lah. Kalau kereta, motor tak perlu. Okey, itu satu kelebihan lah kalau pakai ID MySikap, tak perlu datang ke JPJ. Okey. Dan yang terakhir, cara tukar nama yang keempat adalah melalui MyEG. Okey, yang ni paling senang lah. Tapi kebiasaannya paling senang ni, harga dia tak sama dengan kaunter. Contoh saya bagi macam Foodpanda lah. Kita nak order makanan, so dia hantarlah makanan tu. So adalah cas tambahan dia untuk perhantaran. Okey, sama juga MyEG. Kontak saja ejen MyEG atau dekat Facebook type je MyEG tukar nama bergerak. Memang adalah satu Malaysia. Termasuk Singapura pun ada sebelum ni. Saya pernah tengok dekat Facebook tukar nama MyEG dekat Singapura. Sebab dia benda ni online. Okey, dia sama dekat kaunter, dia kena thumbprint juga. Cuma kekurangan dia hanya IC biru saja. Makna kata orang awam je lah. Orang awam dan orang yang ada maklumat dalam sistem JPJ sahaja. Okey. Kalau tak ada maklumat, dia kena masukkan maklumat dulu dekat kaunter JPJ supaya ada rekod dalam sistem tu. Okey, kalau dah ada rekod sistem, so baru boleh buat melalui MyEG. Okey, satu lagi kekurangan dia, macam contoh tentera tak boleh, sebab dia pakai itu kan. ID tentera tak sama dengan ID awam. Okey, kalau pasport pun tak boleh, dia hanya orang awam saja, warga negara. Orang awam, warga negara, IC biru. Okey, dan ada maklumat dalam sistem JPJ. Okey, kelebihan dia, dia tahan 14 hari. Macam contoh, penjual buat hari ni. Okey, penjual buat hari ni, dia tahan 14 hari. Dan jarak jauh pun boleh. Macam contoh, penjual buat dekat Kedah, pembeli buat dekat Johor. Okey, dia boleh jarak jauh. Termasuklah Singapura ke Brunei ke, kalau ada link yang buat MyEG, dia memang akan dapatlah buat tukar nama. Okey. Macam mana kalau owner gagal dikesan? Okey, bagi owner gagal dikesan, yang cara yang keempat ni lah kebiasaannya boleh tolong. Sebabnya dia akan cari owner lama, kemudian terus dia buat thumbprint. Okey, sebab dia boleh bergerak dalam satu Malaysia. Sebab dia ada grup dia MyEG ni, dia akan kontakkan lah yang mana paling terdekat dalam grup tu. Macam contoh dekat Kedah. Okey, ejen MyEG dekat Kedah akan pergi cari owner tu. Kalau jumpa, dia akan buat lah urusan tukar nama, thumbprint. Kebiasaannya dia lain lah. Sebab dia ada cas untuk nak cari owner, nak pergi dekat owner lama tu. Sebab dia apa? Sebab dia bergerak kan. Bila bergerak ni akan adalah cas tambahan dia. Dia tak sama dekat kaunter, harga dia RM100 atau RM3. Dia akan lebih up sikit untuk tukar nama MyEG. Okey, kebiasaannya atas daripada RM300 lah kalau untuk tukar nama kereta. Itu terpulang lah sebab dia paling senang, tak perlu datang ke JPJ, hanya kontak saja ejen dan ejen akan datang depan rumah pun sekali. Okey, tak kisahlah kalau nak jumpa dekat mana-mana ke, nak suruh dia datang ke rumah ke, 24 jam. Boleh, on the spot saja, bila kontak dia akan datang. Okey, itu untuk tukar nama MyEG. Bila yang senang ni akan ada mahal lah sikit. Okey. Itu tukar nama ada 4. Yang pertama e-auto, kebiasaannya Yuska yang buat. Yang kedua di kaunter JPJ,
Yang ini kebiasaannya lah yang datang ke JPJ. Yang ketiga, secara online atau Masikap ID Portal Awam. Dan yang keempat, MyEG. Yang ni boleh datang ke rumah. Okey, macam contoh satu lagi, Puspakom. Kereta pun malah nak bawa pergi Puspakom, boleh kontak Puspakom datang ke rumah. Okey, bila datang ke rumah ni, dia ada cas dia. Okey, macam contoh kalau tukar nama dekat Puspakom RM35, so dia mungkin up lah daripada RM100 ke. Tapi Puspakom yang bergerak ni, dia hanya ada di negeri sahaja, bukan di cawangan-cawangan kecil. Macam contoh, Teluk Intan tak ada, tapi dia ada dekat Ipoh, Gopeng. Dia satu Puspakom satu saja ada di negeri. Macam contoh dekat Terengganu ada satu je lah dekat Cendering tu. Okey, yang itu saja. Dia tak ada dekat lain. Dia akan ada dekat HQ negeri sahaja. Okey, itu saja perkongsian saya berkenaan dengan tukar nama. Ada 4. Mana yang senang itu terpulanglah kepada tuan dan puan. Yang mana nak pilih paling senang. Okey, saya hanya menyampaikanlah. Okey, sekadar berkongsi maklumat berkenaan dengan urusan-urusan di kaunter JPJ. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekiranya ada persoalan, macam biasa boleh tanya di ruangan komen atau PM di Facebook saya, Aki Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.